Hari Kebangsaan 2023 Dataran Putrajaya meriah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sambutan Hari Kebangsaan 2023 berlangsung meriah di Dataran Putrajaya dengan kehadiran lebih 100,000 pengunjung. Yang Tuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berangkat bersama Raja Pemaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Hadir sama Perdana Menteri dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail serta barisan kepimpinan negara. Yang di-Pertuan Agong kemudian berkenan menyempurnakan pemeriksaan kawalan kehormat utama Panji-Panji Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Nyanyian lagu Negaraku kemudiannya berkumandang diiringi dengan 14 das tembakan meriam. Sambutan diteruskan dengan bacaan ikrar dan persembahan khas Malaysia Madani serta demonstrasi daripada pasukan keselamatan. Acara diteruskan dengan pembarisan dan perarakan kontijen kenegaraan melibatkan lebih 17,000 peserta, lebih 100 ekor haiwan dalam perkhidmatan, juga 505 aset darat dan aset udara. Tepat 10 pagi, acara yang dinantikan iaitu pancaragam, perarakan kenderaan berhias dan aset-aset agensi pertahanan mula mengambil tempat. Dataran Putrajaya kemudian digegarkan dengan pertunjukan udara melintasi pentas utama melibatkan formasi pesawat pejuang, pesawat pengangkut serta helikopter milik agensi kerajaan. Acara penutup diakhiri dengan persembahan lagu Malaysia Madani serta jalur gemilang. Sebelum berangkat pulang, Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong sempat meluangkan masa hampir 35 minit bersama peserta perbarisan dan pengunjung. Media sosial dan juga portal media. Sambutan hebat daripada pengunjung membanggakan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadil turut menzahirkan penghargaan kepada penganjur yang telah menjayakan sambutan Hari Kebangsaan kali ini. Buat saya dan juga Datuk KSU, sambutan Hari Kebangsaan pertama kami, tapi bersama dengan pasukan yang telah bertukus lumus sejak daripada bulan 2. Memang tidak boleh dijayakan tanpa sokongan dan juga usaha mereka. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang telah terlibat. Sambutan Hari Kebangsaan kali ini membawa mesej cukup bermakna kepada rakyat iaitu kepentingan perpaduan dan cinta akan negara. Perkara tersebut turut disokong barisan Menteri Kabinet. Jalur gemilang secara fizikal tetapi inilah masanya kita tekatkan perpaduan, penuhi harapan untuk negara kita supaya masyarakat madani dibangun tanpa kira kaum agama. Kita membina satu bangsa yang bermaruah, satu bangsa yang berilmu dan semangat bersama kita menuju ke arah Malaysia Madani. Alhamdulillah, sambutan rakyat awam begitu menggalakkan. Kalau daripada pegawai kerajaan, perbarisan itu biasa. Tapi sambutan rakyat awam luar biasa. Saya beritahu mereka datang sejak 4 pagi. Saya melihat sambutan Hari Kebangsaan pada kali ini sangat meriah. Sejak pagi tadi waktu saya berjalan, ribuan rakyat Malaysia berjalan kaki untuk sampai ke sini. Ini merupakan satu suasana yang saya anggap suasana yang sangat luar biasa. Saya rasa semua pihak yang terlibat dalam perarakan dan juga sambutan pada kali ini patut diberikan penghargaan dan tahniah kerana mereka telah membawa satu semangat yang luar biasa. Dan kita lihat sejak semalam masyarakat sudah mula berkumpul di Dataran Putrajaya dan tahun ini juga pembarisan kita ada Olimpian seperti Datuk Menawan Nawawi, mereka semua datang bersama untuk masuk dalam pembarisan Kementerian Belia dan Sukan. Dalam pada itu, menerusi hantaran Facebook Istana Negara, Al-Sultan Abdullah bertitah perpaduan berbilang kaum kunci utama keharmonian dan kesejahteraan rakyat dan negara.
Titah baginda ia bersesuaian dengan tema sambutan Hari Kebangsaan tahun ini iaitu Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Sri Paduka turut menyeru rakyat untuk mengimbau kembali lebih 6 dekad yang lepas apabila semangat kenegaraan dan cintakan tanah air telah menyatu padukan rakyat dengan tekad dan iltizam sehingga kemerdekaan yang diidamkan menjadi realiti. Al-Sultan Abdullah menyeru rakyat menghargai dan menghayati jasa para pemimpin, pejuang dan patriot kemerdekaan negara dalam memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat selain jasa anggota pasukan keselamatan mempertahankan kedaulatan negara. Di Johor, buat julung kalinya Majlis Pembarisan dan Perarakan Hari Kebangsaan 2023 peringkat negeri berlangsung di Simpang Renggam. Lebih 5,000 pengunjung memanjiri pekarangan pentas utama dan hadir seawal 6.30 pagi di Jalan Johor Bahru Air Hitam. Acara pembarisan disertai 118 kontingen melibatkan 5,000 peserta terdiri daripada agensi kerajaan, swasta dan anggota keselamatan. Menteri Besar Datuk Hafiz Ghazi menerima lintas hormat perarakan yang dilalui dengan pasukan Angkatan Tentera Malaysia. Pejabat Tanah dan Galian Johor muncul johan keseluruhan perbarisan dan perarakan. Baik, sementara itu Pemangku Raja Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamlulai bertitah seluruh lapisan masyarakat perlu memainkan peranan dan bersatu padu membentuk kekuatan demi memastikan negeri dan negara lebih mampan dalam semua aspek. Pemimpin dan anggota Perkhidmatan Awam dititah terus berkhidmat dengan rajin, teliti, berintegriti dan bertanggungjawab dalam memastikan sosioekonomi rakyat terus dilindungi. Rakyat juga harus menyokong usaha dan dasar kerajaan agar segala program yang digubal dapat berdaya maju untuk dinikmati. Usaha semai semangat patriotik guna pelbagai pendekatan menarik mampu tarik masyarakat terutama si cilik. Bersempena Hari Kebangsaan, kita saksikan kreativiti sebuah tadika di Iskandar Puteri meraihkan Hari Kebangsaan hingga disenaraikan dalam Malaysia Book of Records. Laporan disediakan oleh Nur Maisara Ahmad Fauzi. Tidak melibatkan kos yang besar, sebaliknya hanya menggunakan 2,128 keping bekas telur, murid tadika Mega Genius dengan sokongan guru dan ibu bapa berjaya menghasilkan jalur gemilang gergasi. Itu sebab kanak-kanak kan, jadi diorang dalam 2-3 jam diorang dah habis, kira diorang balik lah. Lepas tu dia punya parents lah, memang terbaik lah sebab tak kira masa, tak kira penat lelah, dia orang tak kira penat lelah semua. Sampai pukul 6 pagi dia orang kerja nak siapkan benda ni. Jadi kami sangat menghargai jasa-jasa mereka, jasa-jasa ibu bapa. Usaha selama 3 minggu oleh 86 murid berusia 3 hingga 6 tahun ini membuahkan hasil. Kegigihan mereka berbaloi apabila bendera gergasi bersaiz 23 meter panjang dan 8.5 meter lebar diiktiraf sebagai jalur gemilang terpanjang dibuat menggunakan bekas telur pada 23 Ogos lalu. Selain mencipta rekod baharu, penghasilan replika jalur gemilang terpanjang ini diharap bukan tanah air sekaligus menyemai kesedaran dalam diri murid-murid berkaitan konsep 3R. Cabaran yang kita menghadapi adalah jangka masa yang pendek. Walaupun jangka masa yang pendek, kita masih boleh mencapai kejayaan yang ini. Sebagai guru, saya bangga kerana mengukuhkan jasa bangsa di kalangan anak murid saya. Saya melihat bahawa guru-guru daripada tadika Mega Genius ini telah menyemaikan semangat patriotik di kalangan murid-murid di mana perkara ini amat penting. So, bila ada perkara ini, mereka lebih bangga menjadi anak Malaysia dan saya boleh melihat melalui anak saya, dia memang semangat patriotik dia berkobar-kobar. Genius, saya ingin ucapkan selamat menyambut Hari Merdeka yang ke-66 tahun. Terimalah sebuah pantun dari saya. Kaum Melayu
padu. Jasa pemimpin jangan dilupa. Rakyat terbilang negara maju. Merdeka! 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 Terima kasih. Nurmaisara Ahmad Fauzi, RTM. Berlangsung di Dataran Putrajaya, ternyata ia tidak menghalang ratusan ribu pengunjung hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 dan ini membuktikan semangat patriotik masih kekal subur dalam kalangan rakyat pelbagai usia, bangsa, agama dan juga latar belakang. Laporannya bersama Syamimi Syaripan. Meriah, memukau dan membanggakan. Kali kelima penganjuran sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya jelas menunjukkan acara tahunan ini sememangnya dinantikan. Meskipun perlu datang jauh dan merempuh kesesakan lalu lintas, mereka tetap bersemangat atas nama anak Malaysia. Malah ada yang sanggup menunggu sejak ambang merdeka dan awal pagi lagi semata-mata untuk mendapatkan lokasi terbaik bagi menyaksikan acara perbarisan dan perarakan. Dataran Merdeka dan merupakan kali pertama untuk tengok sendiri secara live. Memang cukup meriah, cukup menarik dengan suasana yang sangat crowded dan agak luar biasa. Dengan sorakan semua memang cukup membanggakan. Kita orang sampai sini pukul 3 pagi tapi time tu pun dah penuh sangat orang, tapi nasib baik dapat juga spot kat sini. Sebab kita orang setiap tahun memang semangat nak tengok show untuk Merdeka lah. So kita ada kawan-kawan juga kan, so memang semangat lah datang. Kita orang nak sampaikan untuk supaya anak tahu erti apa itu kemerdekaan untuk zaman diorang lah. Beza dengan zaman kita kan, so kita nak bagi untuk zaman dia pula. Merasa macam mana kemerdekaan yang sekarang. Sedikit daripada kemeriahan ataupun kehangatan suasana sempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2023 dan pastinya pelbagai persembahan dan pertunjukan menarik disajikan buat ratusan ribu pengunjung yang bersama memeriahkan kehangatan sambutan Hari Kemerdekaan ke-66. Syamimi Syaripan, RTM. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan ke-66. Merdeka! Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya, memelihara cara hidup demokratik, mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama, menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak, membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesepanan dan kesusilaan. Pelaksanaan modul penghayatan hadis 40 Imam Nawawi di sekolah disifatkan terbaik dan tidak mengganggu urusan penganut agama lain selain Islam. Justru jelas Ahli Jawatankuasa MCA Negeri Kelantan, Chua Hock Hua, pihaknya tidak ada masalah untuk menyokong pelaksanaan modul tersebut di sekolah. Tak ada masalah bagi kita orang Cina ataupun bukan Islam lah mudah. Sebabnya saya difahamkan bahawa benda ni tidak melibatkan masyarakat bukan Islam. Lepas tu dia pula buat permulaan ni dia akan buat di sekolah Arab saja kan. Bagi saya tak ada masalah sebab benda ni melibatkan agama. Kalau tak ada satu agama pun ajar umat dia buat jahat. Tak ada.
Pelancaran pakej 5G Rahmah dan insentif pasca bayar Rahmah Penjawat Awam berita gembira yang disambut baik kerana manfaatnya bersifat menyeluruh terutama individu daripada golongan B40 yang mempunyai anak yang bersekolah. Alhamdulillah, ini satu pakej yang cukup-cukup bermakna lah untuk kami semua sebagai penjawat awam, sebab saya memang menggunakan internet hari-hari. Anak-anak saya pun apa semua guna kan. Jadi bila ada macam ni, satu kelebihan jugalah untuk kami, sebab memang kita pun sedia maklum dengan harga barangan apa semua dan sebagainya kan. Kiranya ini membantu kami lah untuk menggunakan internet dengan pakej 5G dan sebagainya lah. Saya menyambut baik inisiatif kerajaan Madani ni. Kerana dengan pakej Rahmah kini yang berharga RM60 dengan data 60GB, ini sangat berbaloi dan baik untuk keluarga saya dan juga keuangan saya. Saya menyokong atas usaha ini. Terima kasih kepada kerajaan lah terlebih dahulu sebab mengumumkan pakej Rahmah ni kepada penjawat-penjawat awam dan semua rakyat Malaysia. Sebab bagi saya pakej ni amat berbaloi kepada kami sebab kami golongan B40 ni memang sesuai dengan keadaan yang 5G dengan harga yang sangat murah dan berbaloi kepada kami. Alhamdulillah, saya menyambut inisiatif kerajaan mewujudkan pakej 5G Rahmah, dan bagi saya yang juga golongan B40 ini bukan saja menjimatkan, malah memudahkan urusan harian saya menggunakan internet seharian. Satu gempa bumi lemah bermagnitud 3.7 berlaku di Ranau pada pukul 7.13 pagi tadi. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, pusat gempa bumi itu terletak di 6.1 darjah utara dan 116.6 darjah timur dengan kedalaman 5 km iaitu 13 km barat laut dari Ranau. Gegaran dirasai di Ranau dan kawasan sekitarnya. Jabatan Meteorologi Malaysia akan terus memantau keadaan tersebut. Pasukan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Ranau telah menjalankan pemantauan dan pemeriksaan bangunan di sekitar Pekan Ranau selepas berlaku gegaran. Pilihan Raya Kecil PRK Parlimen Pulai dan Dewan Negeri Simpang Jeram, 99 permit ceramah dan kempen diluluskan Polis Johor dan 2 kertas siasatan dibuka setakat semalam. Sementara itu, semalam 3 permit ceramah dan 24 permit kempen diluluskan di Pulai, manakala 14 permit ceramah dan 1 permit kempen di Simpang Jeram. Semua parti dan calon diingatkan saling menghormati dan tidak melakukan kerosakan terhadap bahan-bahan kempen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saudara-saudari rakyat Malaysia tercinta, 31 Ogos 1997 dan berikutnya 16 September 1993. Itu 2 hari keramat bagi negara kita. Jadi oleh yang demikian, mari kita raikan dan tunjukkan bahawa kita adalah satu generasi rakyat yang faham perjuangan bapa-bapa ibu-ibu kita mencapai kemerdekaan dan bagaimana harus kita tunjukkan kesetiaan kita, kecintaan kita adalah untuk mematuhi semangat dan prinsip perlembagaan dan meraihkan, menyantuni dan menjayakan kehadiran Hari Keramat 31 Ogos. Saya syorkan mulai sekarang sehingga 31 Ogos Hari Kemerdekaan Negara dan seterusnya Hari Malaysia 16 September, kita kibarkan jalur gemilang dengan megah di setiap kenderaan, di setiap jabatan, di rumah, di mana sahaja untuk menunjukkan bahawa Malaysia sekarang bangkit sebagai negara yang bersatu padu, yang punya cita-cita dan yang punya idealisme untuk menghayati semangat kemerdekaan itu. Mulai hari ini sehingga 31 Ogos Hari Kemerdekaan Tanah Melayu dan 16 September Hari Malaysia, kibarkan bendera Malaysia jalur gemilang. InsyaAllah ia akan merupakan satu cetusan semangat baru dan petanda
perubahan dalam negara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Bertemu kembali. Sistem pembankan negara mencatat lebihan penampan modal yang kukuh sebanyak RM142 bilion pada Julai 2023. Bank Negara Malaysia dalam sorotan bulanan Julai 2023 memaklumkan sistem pembankan turut mempamerkan tahap permodalan yang utuh dalam menghadapi tekanan selain menyediakan kredit untuk menyokong kegiatan ekonomi. Pada masa sama, institusi pembankan turut mengekalkan kedudukan mudah tunai dan pendanaan yang kukuh dengan agregat nisbah pelindungan mudah tunai pada 154.8% berbanding 154.3% pada Jun. Agregat nisbah pinjaman kepada dana sebahagian besarnya juga kekal stabil pada 82%. Sementara itu, perkembangan pasaran kewangan domestik didorong terutamanya jangkaan pasaran kewangan bahawa kitaran pengetatan dasar monetari Rizab Persekutuan Amerika Syarikat hampir berakhir. Ia rentetan kenaikan kadar dasar pada mesyuarat jawatankuasa pasaran terbuka Persekutuan Julai lalu. Mengulas prestasi mata wang tempatan, nilai ringgit meningkat 3.1% berbanding dolar Amerika. Ia lebih tinggi daripada purata serantau sebanyak 1.9%. Maybank optimis akan terus kekal mencatat pertumbuhan pada separuh kedua 2023 dan ini berasaskan prospek lebih stabil terhadap kadar dasar semalaman OPR yang diunjur kekal pada 3.00% tahun ini. We do expect OPR not to go further beyond 3%, at least for this year, right? And hence, at least from deposit costs, we don't need to transmit that increase anymore, right? Well, we have we're now into August, right? We still have 4 months to go. We think that we're still optimistic that second half will be will still grow. Bercakap pada pengumuman prestasi keuangan Maybank separuh pertama 2023, jelasnya keuntungan bersih bagi tempoh tersebut berjumlah RM4.60 bilion meningkat 26% daripada tempoh sama tahun lepas. Hasil pula meningkat kepada RM31.32 bilion daripada RM21.36 bilion bagi tempoh dikaji. Prestasi separuh pertama yang memberangsangkan itu mencerminkan kekukuhan franchise bank dan strategi M25 campur meski berdepan cabaran global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlina Siddiq, Menteri Pendidikan Malaysia, ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan dan selamat Hari Malaysia 2023. Negara ini harus dibina dengan kekuatan semua, kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Selamat Hari Merdeka, selamat Hari Malaysia, Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Zaliha binti Mustafa, Menteri Kesihatan anda, ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Ada kalanya dalam mendidik anak-anak, ibu bapa secara tidak sengaja berkelakuan pilih kasih dalam memberi kasih sayang atau perhatian. Zahirkan kasih sayang terhadap anak-anak. Jika perlu ditegur, tegurlah dengan kasih sayang.
Kapten skuad Harimau Melaya Dion Cole menyeru rakan sepasukannya untuk memberi tumpuan sepenuhnya pada perlawanan persahabatan antarabangsa Taiwan menentang Syria dan China di Chengdu, China bulan depan. Pemain pertahanan klub Thailand Buriram United itu berkata dua aksi persahabatan di tempat lawan adalah perlawanan penting menjelang tugas berat menjelang pusingan kelaikan Piala Dunia 2026 bermula November ini dan Piala Asia 2023 di Qatar Januari depan. Two very good games, of course. But now it's, how do I say it? It's time for serious work. Very important games are coming now. Two very strong opponents. So we need to make sure we get ready for, first of all, the qualifiers for World Cup, and then of course the Asian Cup in January. Malaysia dijadual menentang Syria pada 6 September dan China 3 hari berikutnya. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Saya Miza Yusni Muhammad. Selamat menyambut Hari Kebangsaan Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.